Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk semua teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar sahabat semua? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Malam ini saya jangan lupa, malam Jumaat. Kita sedang menanti 96 hari lagi kita menuju bulan Ramadan. Dan malam ini saya bersama-sama dengan sahabat lama saya, Ketua UMNO bahagian saya sendiri, iaitu dan juga selaku sisa politik kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, ahli Majlis Tinggi, banyak sangat referensi saya, sahabat karib. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Okey, patut lebih sebut banyak-banyak sangat saya. Datuk Razlan adalah merupakan seorang sahabat lama saya dan kita akan mengupas tentang kedudukan politik yang hari ini yang semakin panas. Dan bersama dengan saya bukan saya seorang, saya I'm not the only one to grill him. Ada sahabat saya yang akan sentiasa untuk memberi tokok tambah ataupun mempersoalkan sesuatu yang kadang-kadang pasti panas. Iaitu Saudara Fuad Rahman. Apa khabar sahabat? Baik, Alhamdulillah. Saya dengan Saudara Fuad Rahman yang sedang lama. Kami sama-sama bergiat dalam dunia kewartawanan sebagai jurnalis. Lama saudara. Dan kita beralih daripada dunia kewartawanan kepada bidang penyiaran. Yes. Saudara Fuad Rahman dulu selalunya baca berita. Hari ini tak ada berita saudara. Hari ini kita tak baca berita. Apa khabar anda semua? Ni nak tanya pelai-pelai saya ni. Oh, dah ramai masuk. Cik Mat Mohaini, apa khabar? So, Elias Muhammad, Puan Hamidah. Terima kasih. Saudara Azhar M. Katanya. Saudara Rusmini dari Pontian, Johor. Doa saya anda semua sihat. Kalau saya nak tanya, boleh masuk ni. Saudara Muhammad Kapli. Selamat Dani. Baik. Saya mulakan bicara saya. Apa khabar Datuk? Datuk sihat. Selamat datang ke studio AHF, Amir Hijaz Fans, yang kami menjanjikan sesuatu yang agak panas tapi berinformasi. So Datuk, mula-mula sekali nak tanya, bila Datuk menjawat jawatan sebagai sisa politik Datuk, bukan mudah Datuk, tapi waktu yang sama Datuk, bagaimana Datuk membezakan sebagai sisa politik dengan Ketua UMNO bahagian kita, bahagian seputih? Silakan Datuk memegang jawatan Ketua bahagian Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua, terutamanya Abang Kamal Aming, Cik Fuad. So, tahniahlah kita akhirnya kita dapat duduk di dalam satu studio yang objektifnya adalah untuk memberikan informasi kepada semua. So, di antara politik dengan Ketua UMNO bahagian, dia tak banyak beza lah. Sebab bila kita masuk politik ni, kita pastikan bahawasanya kita ni akan memerintah dan juga memegang kuasa. Sebab kita nak memegang kuasa tu, sebabnya adalah kita membawa satu ideologi parti yang kita percaya kepada sesuatu kepercayaan itu untuk membawa negara lebih maju dan juga untuk serve rakyat kita semula. Maksud saya, apa yang kita berada di dalam Ketua UMNO bahagian seputih itu dengan kerja politik ini tidak ada banyak beza. Cumanya itu adalah bahagian sosial politik ini menjaga negara. Itu je beza dia. Terima kasih. Saudara Fuad, Let's start. Apa ni yang paling panas? Yang the latest one mengenai pemecatan Syam Jalil. Mana tahu pecat? Dia tak pecat lagi tu kot. Belum dia pecat lagi? Saya tak boleh cakap dia pecat ke tak pecat. Apa actually, what actually transpired actually in the MT? Minus the PNC lah. Saya tak menyatakan bahawasanya keputusan-keputusan yang telah diambil lah. Cuma saya nak ceritakan tentang berkenaan dengan tata cara disiplin kita menyertai sesuatu parti atau mana-mana organisasi. Kita ni kalau nak masuk sesuatu parti atau mana-mana organisasi, kita kena ada baca perlembagaan. Dan kita kena ada disiplin. Kalau kita nak bersama dengan jawatan kuasa, kita kena ada disiplin. Kalau kita tak boleh berdisiplin dengan perlembagaan parti itu sendiri, eloklah kita pergi buat sendiri. Jadi Lone Ranger lah. So, apa pun sebenarnya yang kita buat ini, kita kena hormat kepada agree to disagree. Kita boleh setuju dengan orang dan orang juga boleh tak setuju dengan kita. It's okay. So, di dalam organisasi itu, kita mestilah ada pandangan yang pelbagai pandangan. Tetapi apabila keputusan itu dah dibuat, kita kena ikut. Okey. Syam Jalil mengatakan bahawasanya beliau tidak akan masuk meeting lah, itulah, inilah, sekiranya UMNO masih lagi bersama dengan DAP. Walhal dia semasa kita membuat keputusan untuk menyertai kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan dengan titah diraja untuk mewujudkan satu negara yang lebih stabil, beliau berada di dalam mesyuarat itu. Dia hadir di dalam mesyuarat itu. Jadi beliau kena faham perkara-perkara yang telah dimuktamadkan di dalam mesyuarat itu.
Tetapi saya rasa ini mungkin ada udang di sebalik batu. Dia tak setuju ke tak setuju. Kenapa dulu tak setuju, hari ini tak setuju? Apa dulu setuju, hari ini tak setuju? Jadi perkara-perkara itu masih lagi jadi tanya-tanyalah. Hanya masa boleh menentukan. Hanya masa boleh menentukan ke manakah beliau hendak pergi selepas ini. Bagi pandangan saya, senang je. Kita ni, bila kita masuk satu-satu persatuan itu, sudah tentu ada jasa yang telah diberikan kepada kita. Kita jangan ingat kita ni pemimpin, kita berjasa dengan parti tu. Tak ada. Sebagai seorang pemimpin, tidak ada jasa satu pun pemimpin itu kepada parti. Kecuali parti yang berjasa kepada kita. Kalau kita berprinsipkan begitu, maksudnya senang orang. Kita tak adalah cakap belagak, kita tak ada cakap hari ini aku yang berjuang untuk parti ini, aku yang berkhidmat untuk parti ini jawatan aku punya. Dia tidak ada falsafah jawatan tu aku punya. Jawatan itu milik parti yang dipinjam kepada kita untuk kita jalankan amanah. Jadi orang-orang seperti Syam Jalil ni, dia tak faham benda tu. Sebab dia tak pernah jadi ketua pemuda cawangan, dia tak pernah jadi AJK cawangan, dia tak pernah jadi ketua cawangan. Dia tidak melalui kita seperti saya falsafah tu tak pernah. Kita ni nak jadi satu ketua pemuda cawangan pun kita kena melalui banyak proses. Kita pergi pasang bendera, kita pergi bersama dengan anak muda, kita anjurkan program-program, kadang keluarkan duit sendiri. Tak ada pun kita cerita parti bagi kita duit. Itu biasa. Di dalam kita membina sesuatu kekuatan parti di akar umbi ini, kalau kita dah bersedia menjadi pemimpin kedil, kita kena berjasa dengan memberikan wang kita sendiri. Tapi orang yang macam beliau ni, dia tak faham itu semua. Dia tidak pernah melalui proses itu. Jadi dia tak faham, dia tak boleh digest kepala otak tu. Bahawasanya parti ini perlukan kita punya soldadu politik yang akan berkhidmat untuk parti, yang untuk mengangkat ideologi parti itu sehingga kita memerintah negara. Dia tak faham proses tu. Jadi saya lihat ini ada pro and con lah. Sebab bagi pandangan saya, parti ni dia ada banyak wing untuk kita mencipta pemimpin. Ada di antara pemimpin-pemimpin yang datang daripada konglomerat, businessman. Ada golongan pemimpin yang datang daripada akar umbi. Ada golongan pemimpin yang kita cipta pemimpin itu. Ada golongan pemimpin daripada pelajar, ada golongan pemimpin daripada banyak section. So inilah adalah mencipta satu organisasi yang kepelbagian itu akan digunakan untuk kita angkat parti itu lebih tinggi. Jadi saya tak tahu Syam Jalil datang dari mana. Tak, ini Fuad, saya sebagai orang parti, mungkin saudara Fuad orang parti atau tidak, saya sebagai warga UMNO, saya katakan saya adalah orang UMNO, saya bukan ahli, betul? Saya bukan ahli UMNO, saya orang UMNO. Sebab itu buat macam mana gebuh tak empuk lah. Tetapi apabila ada kenyataan-kenyataan yang menyebut perkataan seperti barua tu, I cannot accept it. Dia macam inilah. Itu saya kena faham. Barwah ni dalam kamus Dewan Bahasa mengatakan bahawasanya menjadi tali barut ataupun wakil kepada pakar bahasa juga Datuk ni kepada sesuatu agenda yang jahat. Ini Dewan Bahasa. Betul. Kepada sesuatu agenda yang jahat. Betul. Dia menuduh kita ni semua melakukan satu agenda yang jahat di dalam bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu adalah satu ayat yang cukup keras. Saya rasa dia pun tak faham apa maksud barua tu. Kalau nak ikutkan terjadinya perselisihan politik kita selama 5 tahun yang lepas, kita kena insaf sebenarnya. Kita kena tahu bahawasanya tidak ada rakyat yang suka dengan benda ni. Tidak ada yang boleh kita majukan negara ini dengan keputusan-keputusan yang politik sepanjang 5 tahun yang lepas. Jadi apabila kita ada dibentangkan di dalam di hadapan kita, ini adalah opsi yang terbaik. Jadi itu yang kita buat. Adakah kita baruah untuk mewujudkan satu negara bersama dengan Pakatan Harapan atas titah agung? Adakah begitu? Tak ada kan? So maksud saya dia sendiri tak tahulah. Tapi itulah saya cakap, hanya masa yang akan menentukan apa sebenarnya niat dia. Dia dah diberi peluang untuk hadir ke MTN to explain himself about whatever he said. Kenapa itu tak digunakan? Sebab dia bukannya datang daripada seorang yang mempunyai tanggungjawab terhadap partinya. Pertamanya, beliau adalah bekas kepada Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Dan keduanya, beliau bertanding MT dan menang. Tanggungjawab kita ni adalah untuk menghadirkan diri di dalam mesyuarat-mesyuarat penting seperti Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Beliau saya rasa dah tak datang lebih kurang 3-4 kali kot. 3 kali kata Presiden. 3 kali macam itulah. Yang saya ingat saya ingat kenapa beliau tak datang pada yang
pertamanya adalah sebabkan adalah pertelingkahan dengan sahabat saya dekat dalam WhatsApp. Dia takut nak berhadapan dengan orang di dalam MT itu, dia tak datang. Bukan dengan presiden. Bukan dengan presiden. Jauh itu yang pertama kali tidak ada masalah. Bukan dengan presiden pun. Datuk, ini yang orang tak tahu ni tu. Dia bergaduh WhatsApp dengan salah seorang ahli majlis tak payah sebut nama tinggi. Datuk. Ya. Lepas tu dia takut nak datang. Dia takut nak berhadapan dengan orang. Inilah masalahnya. Kalau bagi pandangan saya, apa masalah kalau kita ada berbeza pandangan? Ya. Saya berbeza pandangan dengan ramai orang. Saya berhadapan dengan ramai orang berbeza pandangan, is okay. Dengan presiden pun boleh berbeza pandangan. Kita berbeza pandangan di dalam satu organisasi, Ya. dan kita juga kadang-kadang berbeza pandangan dengan musuh kita, itu dah tentu. Dengan kawan kita pun kita berbeza pandangan, is okay. Tetapi saya tak nampak yang dia ni boleh menghadapi perkara-perkara itulah. Terlampau cetek. Dia punya terlampau nipis dia punya jiwa perjuangan. Apa actually Datuk, the SOP of when you decide to gantung atau pecat? Belum lagi tak? Dia tidak ada pengumuman Tak, rasmi. bukan Hisham Jalil ni. Ya. Yang previous one lah. Ya, ya, ya. Apa SOP dia actually? Because macam Datuk Hisham kata dia tak diberi peluang untuk Membela diri. because he was not called to disciplinary board whatever lah. Ya. Kan? Is it the case or Dia dalam kita untuk mengambil tindakan sesuatu tindakan itu ataupun sesuatu keputusan itu, paling tingginya adalah ahli majlis kerja tertinggi. Tidak ada kuasa di dalam lembaga disiplin juga untuk memecat sesiapa. Apa saja perkara yang telah disiasat, telah dibincangkan, mestilah dibawa kepada ahli mesyuarat majlis tertinggi untuk diputuskan. Maksudnya ini jangan cakap zaman Datuk Seri Zahid. Ya. Zaman Tun Dr. Mahathir buang pecat Anwar Ibrahim pun di dalam majlis kerja tertinggi. Betul. Zaman Syafiq Abdal dan juga Muhyiddin Yassin dipecat pun di dalam majlis kerja tertinggi. Jangan nak salahkan presiden yang hari ni pula. Ya. Adalah orang duk cerita sebelum ni mempertikaikan tindakan-tindakan ni, dia kata presiden ni begitu-begitu. Tak, sebenarnya itu adalah kelaziman. Okey, kenapa kelaziman dia begitu? Sebab apabila kita tengok ada pertembungan yang akan menggugat keselamatan dan keadaan parti itu sendiri dan juga kerajaan keseluruhannya, sekiranya keputusan itu perlu diambil di dalam majlis kerja tertinggi, dia akan ambil. Itu yang degree yang paling besar. Seperti mana kita memecat timbalan presiden ataupun nenek presiden yang boleh mengganggu gugat keseluruhan institusi kerajaan itu. Jadi macam ada juga kes-kes yang kita melihat dah jelas. Dia kadang-kadang dia berkempen bersama dengan parti lawan, jelas gambarnya, jelas ucapannya. Jadi tak perlu siasatan pun. Jadi macam ada kes-kes yang melanggar tata etika ataupun melanggar keputusan parti. Parti dah cakap kita nak bersama dengan A, tapi dia tak nak, dia nak buat keputusan B. Tak apalah kalau dia diam. Sebab itu adalah keputusan kita di dalam mesyuarat. Dia diam tak ada masalah. Tapi kalau dia bercakap dekat luar, dengan jelas-jelas dia bercakap ini adalah tidak sama, ini selagi mana kita bersama dengan mereka, kita tidak akan saya tidak akan hadir sebegitu rupa. So kita jelas dengan tingkah lakunya, dan kita boleh ambil tindakan di dalam majlis kerja tertinggi. Apabila semua ataupun majoritinya di dalam majlis tertinggi itu bersetuju untuk tindakan itu diambil, maka tindakan itu boleh diambil. Bermakna effective immediately. Effective immediately. Okay. Tak banyak pelai. Jelas Jelas. Jelas. Jangan salahkan, dia tidak ada kena-mengena dengan, sebab saya dengar dekat luar ni. Sebab ialah masalah masa krisis kita dulu, masa 5 tahun dulu tu. Dorang ni apabila kita tak bercakap kat luar, ada puak-puak yang kononnya mengatakan bahawasanya presiden mengambil sikap diktator. Tak. Segala-galanya dibincang oleh semua ahli majlis kerja tertinggi itu. Okey. Tok, banyak soalan tanya ke kawan dia daripada Saudara Muhammad Harmi, Saudara Saleh. Dia kata saya Saleh ni, dia kata cuci buang jauh-jauh orang ni, dia kata. Dia pelayan kita, bukan saya kata. Saya lihat the comment saudara kita. Bukan, ramai bertanya ni. Aduh, tak tahu saya nak kata yang nak pick up Saudara Khairul, Saudara Nek tanya, Saudara Azizul, tolong jangan bagi muka lagi. Saya tidak mau menyebut nama sesiapa, saudara, sebab bagi saya persoalannya ni, ini soal peribadi dan individu. Saya bukan sikap saya untuk memberi gambaran yang buruk pada seorang, Datuk Razlan. Saya lebih suka kalau boleh kita lah warga cinta damai. Saya setuju dengan Datuk tadi. Datuk mengatakan kita must agree to disagree. Tetapi sebagai warga parti, sebagai ahli parti, saya memang tersinggung apabila orang kata parti saya ni
parti baru itu memang tak diterima lah saudara. Apa ramai banyak orang tak boleh terima sebab kita merasakan yang saya heran tu, Ya. dia dah mengeluarkan satu kenyataan yang sebegitu rupa. Dan dia pick up oleh semua dan ada video pun. Ya. Lepas tu dia boleh menafikan pula benda tu. Itu masalah. Dia kata saya cakap kepada sipulan-sipulan. Itu adalah satu sikap yang cukup tidak bertanggungjawab. Ya. Kalau you dah cakap, you peganglah apa you cakap. Kenapa you nak Pusing kan. So tak boleh lah. Ya. Selepas setahun, so from the day one pun orang dah cakap pasal nak tumbang kerajaan, okay fine. Itu dah jadi macam everyday life dah. Macam kan dah. Kita pun malah nak dengar lah. So after 1 year, how do you rate? Macam mana Datuk rate political stability in the country? Because political stability is very important, very vital to the economic stability and other things kan, betul tak? So how do you rate after 1 year? Berapa persen? Dah 80%, 90% or 100%? Kalau stability parti ataupun kerajaan, stability kerajaan, I boleh can give 99%. No. Sebabnya kita dah ada 2/3. 2/3, tolak 1, set sadik keluar, tambah 5. Kan? Maksudnya angka majoriti besar itu adalah kekal. Kita nak memerintah negara ini, kita tak perlu 2/3 pun. Kita nak majoriti besar. Yeah. Bukan macam dulu majoriti kita ada 114 je, seat je, tak boleh. Kita kena ada majoriti besar, majoriti selesa. Tak perlu 2/3 pun. Kita dapat 140, 130 pun dah cukup. Dan oleh demikian, bila kita melihat komposisi parti-parti yang di dalam kerajaan itu, tidak ada satu parti pun yang keluar tumbang kerajaan. Tidak ada satu parti pun keluar tumbang kerajaan. Maksudnya UMNO keluar tak tumbang kerajaan, GPS keluar tak tumbang kerajaan, Warisan keluar tak tumbang kerajaan, kecuali PH keluarlah. Sebab dia adalah pemegang seat yang paling besar. Banyak, takkan nak keluar untuk tidak jadi kerajaan. Itu masuk akal. Itu pasal saya cakap is 99%. Untuk cerita berkenaan dengan nak tebuk atap ni semua, ialah diorang boleh main benda ni, dan itu pun dia orang punya perangai. Daripada dulu pun perangainya begitu, untuk menebuk atap dalam masa jangka waktu pemerintahan salah satu kerajaan. Kita tahulah benda itu yang dah berlangsung 5 tahun ini adalah satu mimpi ngeri kepada rakyat Malaysia dan juga keseluruhan negara Asia sebenarnya. Diorang nak melihat negara Malaysia ini stabil, boleh pelabur boleh datang dan sebagainya lah. Jadi pada pegangan saya, untuk cerita pasal kestabilan politik ini adalah 99% sampai hujung penggal. Sampai hujung penggal. Tak kiralah kita ada PRK ke apa ke, semua ini tidak akan mengubah kita punya komposisi kerusi di dalam parlimen. Jadi itu jelas. Dan apa yang kita nak terangkan kepada rakyat dan jelaskan kepada rakyat semua ataupun siapa-siapa saja, bahawasanya apabila kita dah ada cukup majoriti ni, kita pula sebagai rakyat jangan mengambil sikap untuk melayan perkara-perkara yang tak masuk akal ni. Dah masanya kita nak move forward. Dah waktunya kita hari ini nak menceritakan tentang bagaimana pembangunan negara untuk kita sajikan kepada rakyat dengan mempunyai peluang pekerjaan yang banyak, pendidikan yang bagus, ekonomi yang baik. Ini semua adalah perkara-perkara yang sepatutnya kita lihat untuk kita majukan diri kita. Negara Asia yang lain semua ni dah lama dah stabil dan juga sedang ada juga yang telah dah memotong kita. Okey, potong kita ni bukan pasal kita punya pemimpin ni tidak bagus. No. Sebab kestabilan politik itu. Dan kita hari ini dah ada kestabilan politik yang cukup baik. Kenapa kita tak mengambil peluang ini untuk terus bekerja, memajukan negara kita tanpa kita memikirkan politik yang tidak akan membawa untung kepada kita sebagai individu atau rakyat sebagai keseluruhannya, dan kita move forward je. Lebih tahun nanti nilai semula. Kita kena buat macam tu. Datuk Seri, kita kena buat begitu. Sebab apa? Susah kalau kita hari ini terus bergulumangan dengan krisis politik ni. Diorang cakap macam-macam lah, ada 5 nak ni. Masuk akal ke 5 nak keluar? Padahal 5 masuk ni. Kan? Tetapi ini adalah halua telinga, halua cerita yang sering kali dimainkan oleh mereka sebab nak mengambil keyakinan kononnya lah. Tetapi negara kita dah cukup stabil. 5 tahun ini kita akan takbir sehabis baik. Kita serahkan semula kepada rakyat selepas cukup penggal dan biar rakyat tentukan. Saudara Fuad, you bersetuju tak dengan saya kalau saya mengatakan
bahawa apabila mereka mengatakan tebuk atap dan sebagainya, 10 orang daripada apa ni ahli-ahli parlimen dari Barisan Nasional kononnya nak melompat. Ya, kalau 10 orang, tentang mana nak tebuk kerajaan sekarang? Mereka sekarang ni cuma ada 66 ahli parlimen saja. Fuad, can you cuba you could elaborate I think dengan this is part of a cerita politik je. It's a daily thing yang tu apa orang cakap tu apa sustain apa ni. Kalau apa ni? pembangkang ni dia tak cerita pasal politik, dia nak buat apa? Betul. So this is part of dia orang punya ni lah. Nak cakap naratif pun tak ni juga. Tapi this kalau dia orang stop bincang pasal ni, tak ada lah. So that's it lah. Dead. Bukanlah dead, mana dia orang dead, tapi apa ni perjuangan politik tu slow lah. Saya saja nak share lah sikit ni. Diorang kata kita ni dia nak ambil alih kerajaan. Ya. Baru-baru ni Tan Sri Muhyiddin mengumumkan untuk berhenti daripada menjadi presiden parti. Betul? Okey. Kita orang UMNO ni kita dah masalah sebab Tan Sri Muhyiddin ni apa dia buat ni semua, dia membesar dengan UMNO. Okey. Saya pun tak faham kenapa Hamzah Zainuddin and the gang tak boleh baca benda ni. Muhyiddin mengucapkan perkara itu di dalam ucapan dasar beliau semasa pembukaan mesyuarat. Ucapan dasar Presiden Parti lah. Maksudnya, ucapan itu akan dibahaskan. Ya. Kalau dia nak berhenti, dia cakap pasal pada penghujung penggulungan. Tetapi bila dia bercakap tentang depan, ada orang Melayu ni, waimah kita teruk macam mana pun, akan ada orang yang bergantung harap dengan dia akan memujuk dia untuk kekal sebagai presiden. Itu kita dah boleh baca semua ni. Jadi dia cakap awal kononnya saya ni nak menyerahkan, saya tidak akan bertanding apa semua-semua. Dah tentu orang akan bahaskan perkara itu. Jadi niat awal tu pun kita dah tahu ini adalah lakonan politik. Tetapi saya tak faham kenapa Hamzah ni macam teruja, lepas saja Muhyiddin bagi ucapan tu dia boleh buat komen pula MPT dah setuju whatever. Lepas tu Ronald Kendi cakap tak, kita kena bawa dalam MPT. Lepas tu dia berbincangkan di dalam 2 hari itu. Akhirnya Muhyiddin cakap saya dipujuk oleh isterinya. Which is tak masuk akal. Maksudnya langkah Muhyiddin ini nak baca dekat Bersatu itu siapa yang menyokong dia ni, siapa yang tepuk tangan riang dalam hati untuk beliau berhenti. Dia nak baca ni. Adalah bila kita tengok video tu Tok Sri, bila dia cakap video saya akan ini adalah merupakan penggal saya yang terakhir, saya tak sekelompok kat sini tepuk untuk setuju. Untuk tidak jangan berhentilah. Yang belah sini saya tengok diam diam tu maksudnya dia restu. Kata restulah. Kan? Okay, thank you brother. Kita punya cocok jarum dah jalan. Betul. Muhyiddin sekarang no more. Okay, after this who? Okay, kita fight lah. So itu gerak-gerak yang kita lihat di dalam Convention Bersatu ini. So saya tak faham lah kalau dikata dia nak mengambil alih kerajaan itu, padahal dia punya parti sendiri yang sekarang ni telah bergelumang dengan kepercayaan terhadap dia punya presiden. Ini macam mana dia nak kita ni? Sekarang PAS pun sebenarnya dah hilang kepercayaan kepada Bersatu. Jadi tak nampak dah Bersatu ini boleh menjadi orang cakap leading role. Tak ada. Kalau kita tengok hari itu kempen di Kemaman, tak ada pun kehadiran Bersatu di situ. Amat sedikit kalau nak bandingkan dengan yang lain-lain. Jadi saya tak nampak peranan Bersatu hari ini mencukupkan PAS. Saya rasa ianya lebih menunggu waktu untuk mereka rebah. Boy, bila bertanya, sekarang saya nampak, saya sendiri kadang-kadang mana logikanya sekarang kata Bersatu, tapi waktu yang sama bila Samsuri menang, konon majoriti 30 calon dia Samsuri menang PM. Parlimen Kemaman, calon Perdana Menteri pula dah. So boleh you put up the question yang sebaik mungkin lah. Saya tak tahu, kalau saya sekarang kata balon aja. Sila buat. Tak tahu lah how do you see Bersatu and PAS now? At what level? Kalau kita tak payah go deep pun, kita tahulah what's happening now kan. I mean, they want to have a leading role, betul tak? PAS nak leading role. Tapi at the same time they hormat Tan Sri Muhyiddin because you know PUCPN sebab tu macam mana nak buat in a delicate way. What do you think? Dia macam ni lah, bab PMX ni lah. PMX pula. Bab PM yang diorang calonkan lah, Samsuri ni. Bagi pandangan saya, ianya adalah satu cerita penipuan dongeng kepada rakyat Kemaman. Kesian lah. Kesian rakyat Kemaman.
mereka mengharapkan dimomokkan dengan cerita kononnya Samsuri ini akan menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri, ya. Yang saya pelik ni, 2 hari lepas Tuan Ibrahim cakap bukan hanya Samsuri saja yang layak untuk menjadi Perdana Menteri, ada ramai lagi. Maksudnya ada yang tidak bersetuju dengan apa yang dilontarkan oleh pimpinan siapa-siapa lah, kan. So yang kita tahu hari ini calon Perdana Menteri mereka adalah Tan Sri Muhyiddin. Ya. Calon kedua Sewajarnya lah sebab dia jadi presiden gabungan. Calon keduanya Hamzah. mungkin Peja dulu. Oh, Timbalan. Lepas tu mungkin Azmin. Azmin Ali. Oh ya, ada harapan. Lepas tu ada harapan juga. Lepas tu mungkin Rona Kendi. Hamzah ni sebenarnya dia punya jawatan ni tak ada kena-mengena pun dengan Tapi PM. Datuk, dia Sebab sebagai ketua pembangkang. Ya, betul. Ya, tetapi dia hanya setiausaha. Okey. Dia bukannya orang yang memegang jawatan menang di dalam institusi itu. Ya. Dan dia juga adalah seorang pemimpin yang bukan Ori Bersatu. Sekarang ni saya tahu pertembungan di antara di dalam Bersatu ini yang saya dengar cerita, Ori Bersatu dengan yang Lompat Bersatu ni, diorang ni tengah bergaduh. Sebab apa? Yang lompat ini banyak lompat balik. Yang ramai lompat ni, dia lompat balik. So yang tinggallah 2-3 orang yang dekat dalam ni yang cuba kontrol. Dan hari ni Hamzah memang kontrol Bersatu lah. Ya. So bila macam tu, adalah di antara rungutan-rungutan dalam Bersatu ni tengok, tak selesa kot. So we talking about PM yang calon diorang ni semua, bagi saya itu adalah satu dongengan cerita sewaktu itu mereka nak menang. Any to ask what? So back to Kemaman a little bit. Backtrack to Kemaman. Presiden ada buat react to the kekalahan tu, mengatakan pengundi putih. No, 10,000 tak keluar 10,000. Ya. But Tok Mat, I don't know whether kadang-kadang keluarkan online ni kita percaya tak percaya lah. Tok Mat ada bagi komen juga mengatakan bahawa kita UMNO masih lagi in denial. Maknanya berdasarkan bahawa sokongan orang Melayu semakin menurun. Was discussed last night? Kita tidaklah bincang secara detail perkara-perkara itu. Cuma ini analisa saya lah. Pengundian yang didapat ni menurun. Daripada 65,000 sekarang 64,000. BN pula daripada 37,000 kita tinggal 27,000. Lebih kurang Dan saya melihat memang pengundi putih kita ada yang ramai tak keluar. Apa yang kita lalui sepanjang 14 hari kempen di Kemaman itu, kita dapat banyak mesej. Di antara mesejnya, kerajaan negeri mengugut. Sebab mereka tahu sekarang ni PDM mana yang akan menyokong. Hardcore BN dia orang tahu, semua tahu. So ada yang mengugut, ada yang offer macam-macam tanah ke apa semua macam itulah. Jadi bagi pandangan saya, ketika ini mungkin semangat itu tidak setinggi yang dululah. Dan mereka tahu juga menang kalah mungkin tidak akan mengubah apa-apa. So mungkin itu yang menyebabkan kekurangan pengundi kita keluar untuk mengundi pada ketika itu. Sokongan bagi pandangan saya, kalau dia tak sokong PAS tu, maksud dia tetap sokong kita lah. Cuma pada ketika pembuangan undi tu mereka macam mungkin malas nak keluar ke. So itu kita harapkan jentera di bawah ini kita dapat tingkatkan semula kita punya gerak kerja parti. Kita bagikan semangat semula kepada semua jentera ataupun seluruh pengundi-pengundi kita, dan kita kena ada orang cakap revisit untuk perjanjian kita ni. Datuk, jumlah 10,000 bukan sikit Datuk. Ya. 10,000 pengundi yang dianggap pengundi putih yang sepatutnya bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional tiba-tiba tidak bersama dengan kita. Bukan satu ni sikit Datuk. Dia macam ni Ya. Datuk ada di sana ya? Ada. Sepanjang masa di sana saya revisit agreement kita dengan kita punya ahli. Ya. Itu yang paling penting. Apa maksud tu? Ramai di antara orang Melayu ini telah dimomokkan bahawasanya mengundi UMNO hari ini adalah satu perkara yang berdosa dan mungkin masuk neraka. Ya. Itu yang dimainkan oleh mereka. Dan Bersatu pula dia mainkan pula kita ini bukan pejuang Melayu. Padahal sebenarnya apa yang kita buat sepanjang kita bersama dengan kerajaan ini, tidak ada satu pun perkara-perkara berkenaan dengan Melayu ini kita gadaikan.
tidak ada perkara-perkara yang kita buang hak orang Melayu ni. Malah kita tambah lagi. Berkenaan dengan Datuk Zaid buat pratafiznya. Kita ada 100,000 anak murid Tabika ini lepas ni akan keluar dengan hafaz juz 30. Ada banyak surah-surah lazim ni semua hafaz. Dan kita bagi peluang kepada orang-orang tafiz yang habis hafazan akan belajar, mengajar di sekolah-sekolah pratafis. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita buat apabila kita mempunyai kuasa. Tapi cuma perkara ini tidak sempat kita memberi sentuhan kepada orang Melayu. Dan kita kena terangkan kepada orang Melayu bahawasanya selama kita bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, ada banyak perkara-perkara inisiatif Melayu yang kita buat. Ada banyak perkara-perkara yang untuk agama Islam yang kita tingkatkan apa dia punya kerjanya. Ini kena bagi tahu balik kepada semua orang Melayu. Janganlah dimomokkan dengan perkara-perkara yang ekstrim yang PAS mainkan. Kita tahu bahawasanya bersatu pada ketika mereka memegang tampuk kepimpinan, satu benda pun dia tak buat juga. Berkenaan dengan bagaimana nak cerita pasal meningkatkan syiar Islam ini. Malah kita tahu bahawasanya baru-baru ni kes Mahkamah Syariah yang melibatkan apa? Evelyn ni kan. So, kes ini juga sebenarnya terjadi sewaktu Taqiyuddin menjadi Menteri Undang-Undang. Menteri Undang-Undang. So, Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Pada ketika itu yang mereka momokkan, mereka mempunyai satu kumpulan ahli parlimen, majoritinya orang Melayu, tetapi masih lagi tidak boleh memendung perkara itu dan meletakkan kesalahan dekat kita. So, ini adalah politik emosi, politik persepsi yang dimainkan di bawah. Dan kami akui bahawasanya kami gagal untuk memberikan informasi yang sehebat baik kepada orang-orang Melayu. Okey. Itu sebab saya kata kita kena revisit balik kita punya agreement dengan orang Melayu ini. Kita kena nyatakan bahawasanya hari ini orang UMNO, walaupun kita join dengan siapa sekalipun, kita tetap akan memperjuangkan asas perjuangan yang kita dari dulu. Tidak pernah satu pun kita buangkan asas perjuangan kita dari dulu sebenarnya. Kalau nak ikutkan perbezaan di antara Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri bersama dengan Gabungan Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim bersama dengan UMNO, kerajaan hari ini, amat jauh berbeza. Amat jauh berbeza. Kita diikat dengan perjanjian bahawasanya bila masuk dengan kerajaan ini, asas-asas perlembagaan ini kita kekalkan. Bukan maksud macam Mahathir pada tempoh hari menjadi Perdana Menteri, beliau menjadi Perdana Menteri dengan hanya 11 MP pada ketika itu, terpaksa menggadaikan maruah Melayu itu, kerja orang Melayu itu kepada negotiate yang benda-benda yang lain. Ada banyak. Ada banyak. Contoh saya bagi tahu, kita punya dasar tahfiz negara yang kita dah berikan banyak belanjawan kepada sekolah-sekolah tahfiz ini untuk sekurang-kurangnya belanja pentadbiran. Apabila Mahathir menjadi Perdana Menteri kepada ketika itu, benda ini semua telah ditamatkan. Dan berapa banyak sekolah tahfiz kita pada ketika itu tidak mampu survive disebabkan tidak ada peruntukan pentadbiran daripada kerajaan pada ketika Mahathir jadi Perdana Menteri. Pada ketika itu, saya percaya sekiranya perkara itu dilakukan terus pun, tidak akan ada bantahan daripada DAP pun. Tetapi cuma dia kononnya 11 undi, 11 dia tak boleh buat. Dia menggadaikan perkara-perkara asas ini. Yang sedangkan pada ketika itu kita buat masa Abang Datuk Najib, it's not easy. It's not easy to buat satu dasar seperti ini. Tapi Alhamdulillah lah pada ketika ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita buat balik benda tu. Kita tambah lagi bajet-bajet benda ini. Jadi, adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya tidak menguntungkan sebenarnya? Ini adalah cerita-cerita dongeng yang dibawa oleh Perikatan Nasional dan juga rakan-rakannya untuk memperbodohkan orang Melayu, untuk memainkan emosi orang Melayu, sedangkan benda itu tidak betul. Jadi hari ini saya minta sangat untuk kita jadilah seorang Melayu yang begitu lihat kepada hakikat sebenar. Apakah sebenarnya perjuangan ini? Adakah kita nak menggunakan agama untuk kepentingan parti ataupun kita nak menggunakan kuasa untuk kita meningkatkan agama kita?
Alright, Datuk. Saya tengok teman-teman saya macam-macam cerita dia. Ada John Tay dia kata, ada tengah planning nak holiday di London. Agak juga seronok juga tu. Oh, best tu, belah-belah tu. Itu Jakar Linglun. Dia kata setuju dengan John Tay tu. Dan apa, Saudara Azrul Hamid, dia kata bahawa orang PKN sekarang ni, orang PN lah. Sekarang ni mereka mencipta pelbagai naratif itu kerana meroyan tak ada kuasa. Are you agree with me, Fuad? Ini, Datuk. Ini teman-teman kita yang menghantar kiriman. Saya agak ketawa juga lah tengok macam-macam cerita ni. Itu biasa tu. Ya. Datuk Seri. Macam saya cakap tadi lah. Ya. Dia ni parti politik. Bila dah tak ada kuasa, tiap-tiap hari dia kena ciptalah perkara-perkara ini. Tapi kita sebagai rakyat yang telah diberikan pendidikan yang cukup baik oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu, kita dah ada ilmu, gunakan ilmu sebaik mungkin. Yalah, tapi saya nampak macam kata John Tay betul juga. Kita gagal untuk mencipta persepsi. Itu persepsi ni boleh jadi persepsi betul, boleh jadi bohong. Tapi dia orang mencipta persepsi yang kalau kadang-kadang kita yang dalam parti ni kita kena mengarut je ni. Tapi yang boleh meyakinkan akar umbi ataupun warga di peringkat akar umbi. Fuad, betul, do you agree with me, Fuad? I think banyak usaha perlu dibuat oleh kerajaan sekarang untuk macam Datuk dalam beritahu tadi, memberitahu rakyat this is what happened. Yang banyak keluar kat social media ni all the negative part of it. Kan? So kalau this thing can be published to the masses. Untuk orang, especially di luar bandar, orang yang selalu tengok all this, ataupun mereka yang selalu netizen lah kita lihat. Benda itu akan berkesan lah. Tapi sekarang usaha-usaha ke arah itu, kalau sudah dibuat bagus, kalau tidak kena buat cepat, kalau tidak dia akan disappear in thin air. Tak apa tahu. Itu sebab saya berdoa tiap hari agar kita tidak ada PRK lagi lah. Sekurang-kurangnya rakyat Malaysia akan jadi lebih produktif. Memikirkan tentang kehidupan, memikirkan tentang bagaimana nak naik ke pangkat, bagaimana nak cari kerja. Daripada apabila kita ada PRK lagi, kita sibuk-sibuk pasal politik. Itu adalah satu perkara yang tidak produktif. Itu ada. So saya doa agar kita jangan ada ni. Untuk mencerita tentang persepsi ini. Kita pun tahu, kita pun orang media. Nak cerita benda kaut marut ni lagi senang daripada kita nak cerita numbers ni. Nak cerita tentang lawak ni lagi senang daripada kita nak cerita tentang ilmiah. Ini semua adalah perkara-perkara asas dalam kehidupan. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya, kalau rakyat Malaysia masih lagi terus-menerus melayani perkara-perkara ini, bukan kata kita tak berusaha, saya rasa kita kena kerja triple lebih kuat daripada yang sekarang kita kerjalah. Dan kita tak boleh berhenti untuk terus menceritakan kebaikan yang kita buat. Cumanya saya ingat hari ini saya minta sangat agar ramai lagi yang bersama dengan kita untuk pelbagaikan medium konten untuk kita salurkan kepada rakyat. Betul. Kita mintalah tampillah siapa-siapa yang bersama dengan kita ini, siapa-siapa kat luar tu yang ada idea untuk kita salurkan maklumat yang baik ini kepada rakyat dengan cara yang mungkin catchy, buat kartun ke, buat lagu ke, gurau ke, cerita ke, kan. Mungkin itu lebih berkesan untuk sampai ke rakyat. Kalau ada idea-idea kat situ, share lah dengan kita. Betul. Sebab kita hari ini, kita kena mengakui bahawasanya ada jurang di antara kita menyalurkan informatif itu kepada rakyat. Ada jurangnya sebab TikTok, you bayangkan lah, TikTok 30 saat, 20 saat punya cerita. Apa yang you boleh cerita tentang fakta pun? Tak ada pun. You tengok kat sini, dekat 10 minit, 10 saat, dekat orang yang cakap tak betul tu, dia gurau-gurau kata orang gelak-gelak tu makan dalam hati. Padahal itu bukannya satu perkara yang boleh kita tukar kepada membuat keputusan. Betul tak? Tak boleh. Itu adalah satu perkara yang bukan kita boleh bergantung harap untuk kita membuat satu keputusan untuk mengubah hidup kita untuk negara. Tak boleh. Jadi, tapi itulah perkara-perkara yang mereka pegang hari ini. Okey, Datuk. Kita beralih sedikit, Datuk. Kita cerita persepsi. Datuk sebagai Ketua UMNO Bagas Putih, Datuk. Saya ahli UMNO Bagas Putih, Datuk. So, kita dari dulu lagi, daripada zaman Cik Gafar, almarhum Cik Gafar, saya panggil Cik Gafar, Tun Gafar Baba lah.
Takut bila jadi ketua bahagian, dia kata seputih ni sampai kiamat pun tak ada can UMNO nak perintah. Dan memang kita berterusan, kita ni dulu berbalah dengan tersakok dan sebagainya. Malahan mantan ketua bahagian pun memang dibenci apa semua, bergaduh sangat. Dan sekarang ni kita dah dalam satu ikatan pakatan harapan, perpaduan. So Datuk melihat macam mana how you use Saya tak nak tengok, saya tak nak sentuh berkenaan dengan seputih sebab seputih ni adalah satu constitution je. Ya. Saya nak cerita pasal keseluruhan. Okey. Okey. Peristiwa 13 Mei 69 telah menyebabkan kita membuang parti kapal layar dan kita mewujudkan Barisan Barisan Nasional. Nasional. Ya. Dan pada ketika itu kita tahu bahawasanya gerakan juga adalah satu parti yang cukup ke kiri. Betul. Tetapi apabila gerakan telah masuk di dalam kerajaan, mereka tahu bahawasanya tidak ada salah pun di antara perlembagaan kita ini untuk melayani setiap rakyat Malaysia yang duduk di dalam negara ini. Betul. Serupa jugalah DAP. Bila DAP dah masuk kerajaan, dia dah tahu bahawasanya ini memang kita dah agree, ini memang kita dah bahagikan, ini memang kita dah bagi pun, ini ada allocation kepada sekolah Cina, ini ada allocation untuk sekolah kebangsaan, dan ini adalah perkara-perkara yang kita persetujui dari dulu dan inilah yang kita terapkan. Betul. Okey? Maksudnya, bila kita dah masuk kerajaan ini, kita tahu kita ada perlembagaan yang kita pegang yang kita tak boleh pun petikaikan perlembagaan ini. Dan perlembagaan ini dia cukup cantik melayani semua rakyat Malaysia. Betul. So, di manakah letaknya bahawasanya DAP ini akan mengubah perkara-perkara asas di dalam perlembagaan? Betul. Tetap perlembagaan yang sama. Tetap agung yang sama. Tetap kita punya kerajaan negeri yang sama. Dia punya cara pentadbiran. Jadi tidak ada. So, pada satu-satu ketika akan ada wujud satu lagi kumpulan yang ekstremis yang tak suka dengan pentadbiran yang begini akan membuat-buatkan main sentimen dan sebagainya. Saya highlight. Jadi maksudnya bagi pandangan saya, it's matter of time untuk semua rakyat faham bahawasanya perlembagaan kita ini adalah satu buku yang kita junjung bersama untuk kita takbir negara ini. Dan tidak ada salah punya kat situ. Cuma hari ini, adakah sentimen perkauman itu akan ada lagi orang yang memainkan perkara itu untuk membidas kerajaan. Okey. Saya setuju tu. Pertama kita. Tapi kalau kita tengok dari segi realiti dia, bila selaga berlaku tragedi 13 Mei, memang orang tak menceritakan sebab waktu itu gerakan sudah pun berada dalam Barisan Nasional. Kalau gerakan berada di luar, saya ingat gerakan pun sama juga. Datuk jangan lupa Datuk, apabila gerakan mentadbir negeri Pulau Pinang, apa yang tak jadi? Datuk Seri Anwar Ibrahim menulis buku tentang kehidupan Melayu Pulau Pinang yang terhakis dan sebagainya zaman Lim Chong Yu yang kita merasakan lebih resis daripada DAP. Tapi waktu itu bila dia masuk dalam itu, saya nak tanya ada dua perkara Dok. Satu, pertama gerakan, yang kedua saat itu kita ada MCA Dok. Kenapa kita boleh ada masalah betul reconciliation antara MCA, gerakan, pembagian kuasa, gerakan jadi pentadbir di Pulau Pinang, MCA bertanding, ada calon MCA yang dimenangkan di Pulau Pinang, ada juga calon-calon daripada gerakan bertanding di Kuala Lumpur. Okey. Tapi apakah suasana begini mereka, sebab itu saya ingat mereka cuba meniupkan kebencian pada DAP kerana mereka melihat bahawa MCA nampak gayanya dia dah realize bahawa benda ni akan terjadi begitu. Dan artinya MCA bukan dah dibuang, macam mana buat? Because dulu kita terima masa kita dah ada MCA. Waktu perikatan, MCA dengan bersama kita, MIC bersama dengan kita. Tapi nak gerakan. Tapi apabila Tun Razak merubah suasana, mewujudkan Barisan Nasional. Dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru. So gerakan masuk dan waktu itu MCA tak rasa tergugat pun. Dan gerakan tu jadi tambahan. Tapi hari ini gerakan bersama dengan dia orang yang lebih chauvinis dan kita ada DAP, apakah tak boleh dilihat dari segi itu? Buat saya buat dengan Datuk ni, Dok. Tapi stigma DAP di kalangan orang Melayu ni memang menebal tu. Betul tak? 60 tahun. It will take time, I think. Yeah, it's take time. This is a matter of time. Apabila kita melihat cara pentadbiran PMX kita nanti, apabila kita dah boleh dah Sabtu Ahad ini kita akan adakan expo di dataran di Bukit Jalil untuk melihatkan pencapaian kerajaan perpaduan ini sepanjang setahun ini, dan saya percayalah ini semua adalah repokat-repokat kita yang boleh kita lihat sendiri. Kalau kita nak bermain dengan emosi, memang kita banyak benda yang kita boleh bangkitkan semula bersama dengan pergaduhan dengan DAP ni. Tetapi apabila kita lihat kepada fakta sepanjang satu tahun ini, tidak ada pun perkara-perkara yang dinyatakan itu, dimomokkan itu terjadi.
Tok, sepengetahuan Datuk, berapa ramai adik dari DAP yang jadi dalam kerajaan? Menterinya. Saya ingat satu 3. Anthony Loke, 4. Anthony Loke, kemudian apa ini Hanayo, siapa lagi? KPKT. Oh, ini apa Kementerian Sumber Manusia. Ya, 3. Siapa lagi? Komeng. Apa ni? Apa? Oh, Tempatan, betul tu. PPT. Ini apa Kementerian apa ni? Kementerian KPKT. Okey, 4. Sedangkan UMNO, DAP berapa kursi duk? 40. 40 lebih. UMNO cuma ada 26 kursi duk, tapi kita diberi peluang oleh Ahmad Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim 6 kursi duk. Lepas tu 6 kursi Jabatan Menteri duk. JSC yang menjaga macam saya katakan, yang menjaga Felda. Ini memang tentang khusus tentang menjaga orang Melayu. Yang JSC menjaga bawah kementerian dia ini Felkra, kita Felkra, ada Risda, kita ada Risda, Mara. Ini semua penjaga Melayu dan bagi pada UMNO tu. Can you comment about it, Fuad? Macam mana? Are you agree with me, Fuad? I think this is an opportunity peluang untuk ni, because all this agency dekat dengan rakyat. And this is, I think, the best avenue lah untuk dia kerajaan. yang saya boleh komen berkenaan dengan perkara ini. Kita lihat hari ini kerajaan ada cerita pasal kerajaan Madani. Bila kita cerita pasal kerajaan Madani ni, baru saya tahu bahawasanya Madani ni adalah satu bentuk pentadbiran membina satu tamadun. Oh, pengertian Madani. Pengertian itu. Jadi membina satu tamadun ini bukanlah bermaksud 10 tahun, 20 tahun. Ianya telah bermula daripada kita merdeka lagi. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan perkara ini, kesinambungannya sampai sekarang lah. Cuma celebration dari Madani. Ya, benar. Jadi apabila dia memberikan satu tanggungjawab yang besar kepada Presiden Parti untuk menjaga elemen Kementerian Desa dan Wilayah ini. Okey. Maksudnya ini adalah peluang untuk kita lagi meneruskan perkara-perkara ini. Membina tamadun ini bukannya membina satu jambatan yang boleh siap 3 tahun. Betul. Dia membina satu masyarakat yang maju di dalam satu-satu kawasan itu untuk kita membina segala-galanya ekosistem yang ada di situ. Jadi bagi pandangan saya, itu adalah satu tanggungjawab yang besar. Nombor 2, apabila Datuk Seri Zahid masuk di dalam kementerian, apa yang dia hasratkan bahawasanya, dia selalu cakap begini dengan saya. You tahu tak, kita dah 60 tahun menjaga orang Melayu di dalam kementerian ini. Tetapi ramai juga orang yang tidak puas hati dengan perkara itu. Jadi kita kena fikir apakah yang salah yang kita buat dalam masa 6 tahun ni. Ya. Kemajuan tetap kita bagi. Jalan tetap kita bagi. Rumah tetap bagi. Elektrik kita bagi. Dewan orang ramai kita bagi. Masjid kita bagi. Semua boleh bagi. Apa dia? Jadi itu yang kita tengah merancang bagaimana untuk kita guna sama Felkra, Risda ni semua untuk membangunkan ekonomi orang Melayu. Dan ini adalah tanggungjawab besar. Ya, betul. Memang tanggungjawab Betul, besar. Datuk. Ini Fuad, apakah dia selalu Fuad bersetuju dengan saya, kita dengan Datuk, bahawa selama ini Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni, orang dulu mengatakan kalau berbeza, sedangkan waktu zaman Tun Hussein On dulu, zaman Tun Razak dulu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu dilihat begitu memacu tentang ekonomi Melayu dan begitu penting. Sampai waktu itu dipimpin oleh almarhum Tun Gafar Baba. Tapi selepas itu Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni dilihat macam, saya tak nak mengatakan menteri itu, tapi dilihat malap. Cuma sekarang ini apabila Datuk Anwar Ibrahim meletakkan kepercayaan sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar itu diberi pada Datuk Seri Hamidi. Dan memang lebih dekat lagi sebab UMNO itu dekat dengan rakyat di peringkat luar bandar, khususnya orang Melayu di kawasan desa dan sebagainya, bukan di kawasan urban. So, Puat, can you add in daripada that area tu? Itulah saya kata, this is the ini adalah peluang untuk kerajaan, especially through BN UMNO, untuk mendekati rakyat. Ya. Dan bukan saja mendekati rakyat, untuk memahami macam Datuk cakap tadi, apa yang dia orang ni lagi nak lagi, because kita dah bagi banyak benda, tapi because of the political situation bla bla bla, ada yang cuba nak masuk and paint a different picture about kerajaan or whatever, tapi kita kena address the issue. Address the issue. Orang Melayu, apa yang dia orang, bukanlah apa yang dia orang nak lagi, tapi actually what actually transpired in the community. Apa benda, not just politically, but mungkin bantuan-bantuan lain yang boleh dipikirkan. Kita lihat ramai 70% penduduk di luar bandar ini duduk di pinggir bandar.
Dan kebanyakan mereka inilah yang melihat kepada pembangunan di dalam kampung itu melalui kacamata mereka yang duduk di pinggir bandar. Jadi bagi pandangan saya, inilah perkara yang perlu kita selesaikan, address. Ialah rakyat ketika ini ada ramai juga pembadangan bahawasanya kemajuan sesuatu kawasan itu, siapa saja duduk situ dia akan buat. Ya. Ini challenge kita. Siapa saja jadi kerajaan, dia kata jalan tu tak buat. Siapa jadi kerajaan tetap beasiswa akan jalan. Siapa saja jadi kerajaan tetap masjid akan repair. Diorang punya persepsi itu. Saya melihat itulah perkara-perkara yang terlampau susah untuk kita explain. Saya faham sendiri apabila saya melihat pola pengundian orang Melayu ni, apabila dimomokkan dengan syurga dan neraka. Orang jahat, dia buat jahat lah. Tapi dia tengok ada satu chance dia nak masuk syurga, kononnya undi pas masuk syurga, dia sokonglah pas. Itu pun satu pemikiran yang ada. Ada juga pemikiran yang bahawasanya, kita dah pencen ni, takkan kita nak bersama dengan orang yang menolak agama, pas jual agama. Kita sokong lagi. Itu lagi satu kategori yang tidak akan menyokong kita. So, ada banyak benda-benda ini bagi pandangan saya, bila dah diterapkan dalam pemikiran bahawasanya siapa saja jadi kerajaan akan membuat pembangunan, so apa dia missing? Missingnya adalah akhirat. So itulah perkara yang dimainkan oleh PAS yang akhirnya kerja-kerja wakil rakyat ini macam dah tak ada budi. Macam tak ada budi. Walaupun dia fight jalan kampung sampai macam mana pun, bila sampai ke akhir untuk membuat pengundian, mereka lagi mainkan persepsi ini. Itu pasal sebenarnya Tok Sri, kalau kita lihat orang yang mempergunakan agama ini, sepatutnya kita tidak boleh benarkan ianya berada di dalam politik negara. Ya, berterusan gitu. Bahaya juga. Ya, bahaya. Sebab kenapa nak mempergunakan agama untuk mendapat sokongan? Tak boleh begitu sepatutnya. Kita agama-agama. Islam. Sekarang ni bila kita pergi kempen dekat Kemaman, ada orang duk cakap kafir. Ni logo-logo ni kafir, logo kafir, sampai macam tu dia punya doktrinasi dalam pemikiran orang. Jadi tak salah lah kalau orang ni berfikiran begitu sebab cikgunya begitu. Tok Fuad, Datuk Razlan ni saya rasa mewakili generasi baru sebenarnya, bukan generasi kita kan. Kita ni generasi dah beruban. Rambut pun dah gugur kata kan. Tapi Datuk Razlan ni generasi anak muda yang sepatutnya sebagai siswa politik kepada Timbalan Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, yang tentulah saya rasa boleh menarik sokongan anak-anak muda sebab it is within your age. Kan? Tentulah Datuk akan menasihati Ahmad Berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang Ahmad Berhormat sebagai Presiden UMNO, ini kehendak anak muda. So macam mana you melihat Fuad? Saya ingat begitu lah Fuad. Because dia Datuk Razlan ni mewakili generasi Y lah tak? What say you? Okay, kita akan buat banyak program tahun depan. Okay. Di antara program-program yang kita buat, kita akan memperbanyakkan lagi NGO yang akan bersama dengan kita. Dan saya percaya ini adalah penggerak-penggerak yang kita akan gerakkan di seluruh negara untuk memberikan pandangan pendapat yang seadilnya, agar mereka faham dan buat keputusan itu dengan baik. Dan satu lagi saya lihat bagus juga apabila kerajaan menghidupkan semula akademik kenegaraan. Dekat situ kita harap sebagai rakyat Malaysia yang nak menjadi pengundi ataupun yang nak masuk kerajaan ataupun lepas SPM, PLKN, semua ini semua perkara-perkara asas yang kita akan wujudkan balik agar mereka ini menjadi seorang warga negara yang cukup demokratik. Tidak dimomokkan dengan perkara-perkara yang songsang. Dan ini di antara perkara-perkara yang kita usahakan di dalam kerajaan untuk memberikan peluang kepada rakyat Malaysia semua mempunyai ilmu patriotik. Itu satu. Dan NGO yang kita cipta, NGO yang kita nak perhebatkan aktiviti ini, inilah mereka ni akan mendekatkan diri mereka kepada kita punya generasi muda di bawah. Kalau kita nak cerita pasal berkenaan dengan generasi muda ni, kita tahu, Tok Sri, pertamanya pekerjaan. Yes. Keduanya ekonomi, perniagaan dan juga dia punya pendidikan. Ini semua adalah dasar kerajaan yang kita dah buat. Itulah buat. Saya dan ingat. kita berterusan buat benda ni. Tetapi perkara itu macam tak sampai. Itu maksudnya. I think kalau apa yang I observe during ketika PRN dulu
Macam PAS ataupun actually PAS lah di all the 4 state. Dia orang banyak buat event. This is event oriented. Saya budak kampung. Ya. Di kampung ni tak banyak benda tau event. Fun fair setahun sekali pun dulu kita Penuh orang. Dia kalau anything that event oriented, tak kira budak-budak ni politically ke motivated ke ada bawa motor banyak kan, itu yang kita tengok ramai orang. I think the agency di bawah Kementerian Datuk Ahmad Zahid Hamidi should go perhebatkan perkara ini. Tak kira lah you nak race motor ke apa ke Mak whatever. rempit Tapi ke apa, yang ni lah, kapcai ke apa within the within law the law. lah. Jangan minat mereka lah. Tanpa melanggar undang-undang. tanpa undang-undang. So because di kampung ni, di luar bandar, everybody look forward. Bila tengok macam bila ada election, everybody keluar, ada campaign, everybody keluar. So kalau kita banyakkan, walaupun tak tahulah setengah mungkin kata benda ni petty kan. Tapi I think you can try. Mungkin petty kat sini tapi kat kampung tu Yes. Bagi kita di So that's bandar. why I cakap tadi kita akan perhebatkan kita punya Tapi NGO lah. Datuk Razlan, saya tak tahulah Fuad agree with me atau tidak. Saya rasa saya melihat bahawa bottom line adalah rakyat nak tahu what is going to happen to my pocket. Kalau poket saya makin terus mengempis, tentulah amarah itu menjadi diterjemahkan dalam pemilihan undi. Dan apa yang paling penting, next morning, what is on my table? Apa yang ada atas meja saya untuk saya saji kepada anak-anak saya? Kalau harga barang mahal, kalau dalam poket yang tak berapa nak ada, ini yang juga saya rasa yang dia tak boleh lari daripada Kementerian Datuk. Datuk Kementerian Pembangunan Datuk. Apa kan? So, you mewarisi generasi muda. Apakah ini juga sebahagian daripada bottom line, Saudara Fuad? Saya merasakan begitu. Event is event, memang mesti ada. Itu dia agak muda. Tetapi waktu yang sama, poket saya bagaimana kedudukannya kalau 3 shilling saja? Bagaimana kedudukannya kalau what is the bangun pagi besok cuma ada ikan kering saja? Atau ubi kayu saja? Atau ubi keledik saja? Ini yang juga saya rasa yang perlu dipikirkan. Silakan, Dok. This is never ending story lah kalau kita Yeah. pasal ni. But kita janganlah ada denial syndrome. Yes. Perkara asas kita kena selesaikan. Betul. Itu pasal saya setuju apabila PM nak buat kajian semula gaji pendapatan penyawat awam ni. Berapa lama kita tak buat benda ni? Betul. Berpuluh tahun kita tak buat benda ni. Kongres ekonomi paling penting ya. So bila kita buat PM mempunyai jiwa yang besar untuk melihat poket penyawat awam. So tentu ini akan memberikan satu kebaikan kepada seluruh penyawat awam untuk mendapat pulangan yang lebih apabila bekerja. Itu satu. Nombor 2, kita baru-baru ni telah diputuskan kita akan buat Kongres Ekonomi Bumiputera. So saya harap perkara ini Bang Fuad akan mencetuskan satu idea yang cukup hebat untuk kita melihat bagaimana nak mewujudkan formula ekonomi untuk Bumiputera secara tuntas yang boleh bertahan lagi 50 tahun. Seperti mana kita pernah buat dasar ekonomi baru. Ramai orang cakap dasar ekonomi gagal. Saya kata, ianya bukanlah satu kegagalan. Ianya adalah proses berterusan untuk kita membina tamadun. Betul. Jadi saya harap Kongres Ekonomi Bumiputera ni yang akan berlangsung bulan 3 ni insya-Allah akan mencipta dasar-dasar yang lebih baik yang kita boleh bertahan untuk orang Melayu dalam masa 50 tahun lagi. Saya bagi satu contoh lah. Ramai orang Melayu bila kita dah buat dasar ekonomi baru, bila kita buat kanun tata negara tanah negara, tanah-tanah ini dilihat macam ada kepincangan. Orang Melayu duk cakap pasal tanah kita hilang, reserve kita hilang, apa semua hilang. Kita hilang hak tanah-tanah reserve Melayu tinggal 12%. Mungkin kita boleh cadangkan di dalam dasar ekonomi baru yang kita punya Kongres ekonomi ini adalah sealkan benda ni. Tidak ada badan yang boleh menukar, menjual atau apa saja di dalam kepentingan tanah-tanah reserve Melayu ini. Saya harap sangat kita dapat buat benda ni. Tak kira lah dia ada esko ke, kerajaan negeri ke, dia ada esko tanah kerajaan persekutuan ke. Mereka ini tidak ada kuasa untuk menukar mana-mana tanah yang telah direservekan atas dasar orang Melayu. Tanah reserve Melayu. Dulu kita buat, tetapi kita ada kepincangan sikit. Sebab apa? Ada satu dasar yang membolehkan kita ganti. Ganti tanah tu dah hebat-hebat. Satu ekar pada satu ekar. Kita pada satu ekar. Dia bagilah kita dekat hutang-hutang. Okey. Tak apalah, ini adalah proses
pembikinan tamadun orang Melayu yang panjang. Ya. Jadi apabila ada satu kepincangan, kita kena perbetulkan perkara ini. Dan saya harap sangat di dalam Kongres Ekonomi Bumiputera ini, kita menoktakan perkara hak Bumiputera ini untuk kita letak. Tak boleh orang tukar dah. Sekarang ni katalah 30% reserve Melayu di Kuala Lumpur. Tak boleh orang usik. Itu yang kita nak buat. Dan di bandar-bandar, tak boleh orang usik. Lepas tu kita nak hebatkan lagi di antara pembangunan-pembangunan di dalam ekonomi orang Bumiputera ni. Kita beli tanah yang sedia ada, kita bangunkan. Ini perkara-perkara yang kita nak buat. Dan kita kena tuntaskan perkara ini di dalam Kongres Ekonomi Bumiputera. Okay, Saudara Fuad, Datuk, nampaknya kita punya bersiaran ni laju. Banyak benda yang kita nak bercakap. Dengan politik ni tak terasa 1 jam. Kita dah 1 jam. Cuma sebelum pengakhirannya, Datuk, Yang Amat Timbalan Perdana Menteri besok akan hadir di sini, Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah bila akan hadir. Sekini malam ni kita pre-run je lah. Peringkat awal kan. So you what got anything to say? For the last say, for any question atau apa yang Datuk Razlan boleh bercakap sesuatu? Sebab kita dah overrun. Ya, overrun. Ya. Apa ni, so kita look forward to see apa ni lah yang apa Datuk kata ada 1 year punya apa ni Planning. record apa ni report card yang apa ni, and we hope benda ni boleh diwar-warkan pada masyarakat. Sebab orang persoalkan, termasuk saya lah, kita tak nampak, because if you are not in the ministry and you are the political secretary dan ada mereka yang pegang jawatan ni, kita tak tahu. Kita tak dapat pun informasi begitu. Mungkin tak tahulah di media lain mungkin ada penyaluran berita begitu, tapi emphasisnya tak nampak kan. So that's why people are questioning what the government is doing for this Padahal banyak kita buat. What the government doing for 1 year, 100 hari apa dia, benda-benda macam tu. So I think usaha ke arah memberitahu rakyat, usaha ke arah mencerdikkan lagi rakyat. Bukanlah saya kata rakyat ni bodoh, tak ada. Nanti kan memberitahu dia orang, this is what we have done. Tapi kadang-kadang benda tu tak kesampaian. So that's why orang duk tanya, what have you done? I mean, bukanlah you, the government has done. Dia macam ni Saya boleh kongsi sikit sebab saya ni orang media, Cik Fuad orang media, dan tu Seri Kamal Amin pun orang media. Dulu masa kita kerja dekat Tusan ke, kerja kat Science ke apa semua, kita ada sisipan, ingat tak? Kalau kementerian-kementerian itu dia akan letak satu bajet, letaklah 1-2 juta 3 juta ke, kita beli sisipan. Setiap hari Rabu atau hari Sabtu kita akan buatlah kat situ, ada kesihatan, ada didik, ada tentera, ada sawit, ada Kementerian Pendidikan, semua kita ada. So orang Malaysia, rakyat Malaysia ini akan buka, bangun pagi, angkat paper, baca. Itulah informatif yang dia dapat, dan dia akan tahu digest semua yang kerajaan dah buat. Alhamdulillah. Okey. Ini yang masalah, kita kena buat transformasi kerajaan ini. Bila sisipan ni dah tak ada, bila ads dekat paper dah tak ada, dia tak replace dengan bajet itu kepada bajet elektronik media. Medsos. Nampak tak? Betul. Kita tak melaburkan duit kita daripada yang ini dihilang macam tu je. Sepatutnya gunakan duit ini untuk beli ads di YouTube, beli ads di TikTok, beli ads di macam-macam media lagi yang kita ada, Instagram ke apa semua, sisipan di media sosial kepada rakyat pengetahuan tentang perkara-perkara ini. Tetapi bajet itu hilang begitu saja. I thought Corporatcom ada bajet for that. Ada bajet, tetapi bajet itu digunakan untuk promotion, poster, buy media buy, writing lah apa semua. Tak melihat secara serius bagaimana untuk kita mempromotkan segala inisiatif kerajaan ini kepada media sosial. Sebab benda tu masih lagi on the grey area. Bagaimana you nak letakkan satu penulisan yang panjang di dalam ads tu, it's very difficult kan. Dan bagaimana pula you nak cipta satu ads yang mempunyai 10 saat atau 20 saat dengan melaburkan duit yang 1-2 juta. Diorang tak nampak benda ni. Dia tak nampak keperluan benda ni. Jadi inilah transformation yang kita nak buat. Dan saya pun dah melontarkan beberapa pandangan bahawasanya kita kena melaburkan duit kita lebih banyak kepada iklan dan juga promotion kepada digital untuk memberi pengetahuan kepada rakyat. Ini sebenarnya yang kita akan buat insya-Allah tahun depan.
Saudara, saya nampak gayanya kepada teman-teman pemain media sosial, besok saya akan bersama dengan Yang Mohd Datuk Seri Zaid Hamidi dalam live kita bersama dengan Saudara Fuad. Kita kena recap benda ni. Sisa politik dia dah bagi tahu. Dia dah bagi hint bahawa kita mesti minta supaya bajet tu disediakan untuk pemain-pemain media sosial. Ini penting sebab sekarang ni memang kita ketahui pemain-pemain media sosial kadang-kadang tertinggal, kekosongan. Dulu iklan apa semua, sekarang macam mana? Hanya mengharapkan produk-produk masuk iklan pun susah juga. Tapi Datuk Razlan sudah membuka satu ruang. Saya rasa mungkin sebelum dia datang tadi pun dia dah bercakap dengan bos dia. Bagaimanapun saudara, kita masa berjalan begitu laju dan sentiasa mencemburui kita. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Razlan dan panel ketap saya, saudara Puan. Kita akan bersiaran pada setiap minggu. Kita cari siapa mana menteri-menteri, kita grill mereka. Tak ada saudara Puan. Teman-teman, saya ucapkan saudara selamat malam. Selamat bertahajud. Malam ini malam Jumaat, saudara. Jangan lupa malam 1000 rahmat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingat saudara, Amir Hijaz Fan menjanjikan sesuatu yang sentiasa terbaik untuk tatapan anda. Sekian, terima kasih.